Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tadhul huzna in sita sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah sama-sama saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian sedikit tazkirah yang berkaitan dengan kehidupan kita lah, yang berkaitan dengan kehidupan kita selama hari ini. InsyaAllah saya akan bacakan satu dua hadis daripada kitab hadis Arba'in ini. Mungkin tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah dah pernah dengar lah hadis-hadis yang saya akan bacakan ini. Namun sebagai tazkirah ataupun peringatan lah kepada kita untuk kita sama-sama mengingatkan semula lah. Mungkin perkara ni kita dah dengar dah lama kan. Kerana peringatan ini fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan ini memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Sebab itu kita dalam Islam ini kita mempunyai suatu cara hidup lah. Kalau tak dinamakan sistem tu nampak macam canggih kan. Cara hidup, tuan-tuan tengok kalau kita perhatikan, begitu tuntutan supaya kita ini solat berjemaah dengan gandaan pahala 27 kali ganda, kerana untuk menggalakkan kita datang ke surau masjid untuk mengimarahkan surau masjid, dan dalam masa yang sama juga kita berkomunikasi, berkenal-kenalan ini, kita bermuamalah lah kan. Jadi sebab itu peringatan yang saya sebut tadi, tazkirah tadi, memberi manfaat kepada orang mukmin. Itu hari-hari, maknanya kalau boleh 5 waktu sehari semalam kan. Nampak itu hari-hari. Kata yang tak berapa sempat, macam-macam lah alasannya ataupun kekangannya, mungkin pergi sembahyang isyak dan maghrib saja, ataupun tak sempat subuh saja. Itu maknanya hari-hari. Tetapi seminggu kita ada solat Jumaat kan. Jadi berkumpul kita. Yang ini wajib pula fardu ain. Fardu ain. Jadi maknanya dalam kehidupan orang mukmin ini, dia mesti berinteraksi dengan orang lain. Jadi orang yang boleh berinteraksi dengan orang lain, ini adalah salah satu ciri dia mempunyai jiwa yang sehat. Okey. Kalau dia tidak boleh berinteraksi dengan orang lain, jiwa dia tak sihat. Sebab apa?
Sebab Islam ini dia mesti memperlihatkan kepada dua aspek utama ini. Pertama, hubungan dia dengan Allah SWT. Yang kedua, hubungan dia dengan manusia. Kalau hubungan dia dengan Allah dikatakanlah dia baik, bagus, tetapi hubungan dia dengan manusia kurang elok, kurang bagus, iman dia tidak sempurna. Iman dia tak sempurna. Nanti saya akan bacakan hadis inilah. Hadis ni tuan-tuan sangat biasa, saya faham. Saya yakin. Tetapi saya nak memperlihatkan bagaimana kesan hadis ini kalau kita hayati. Dia sebenarnya memberikan kehidupan kepada kita. Maknanya kehidupan. Dia boleh hidup juga, tapi kalau dia seorang-seorang, dia seorang-seorang, dia rasa dia betul, dia hanya dia seorang, dia betul, dia tidak perlukan orang lain. Orang ini dia bukan satu manusia yang, kalau kita lihat daripada aspek keimanan, dia imannya tidak sempurna satu. Tetapi dari sudut hubungan dengan manusia, dia bukanlah seorang yang bagus dalam konteks yang maknanya pandai bermuamalah. Okey. Saya nak berkongsi sedikit pengalaman. Kalau kita lihat, kita selalu dengarlah orang di Permai ataupun di Tanjung Rambutan kan, kita kata dia ni gila. Ataupun dalam bahasa moden sikit, dia kata sakit mental. Okay. Tetapi itu yang di dalam hospital lah. Di luar pun ramai juga. Di luar pun ramai juga. Tuan-tuan perasan tak, sehari dua ni kita dengar ada orang kena tikam. Seorang gadis kena tikam dengan bekas tunang dia sebab dia nak kahwin dengan orang lain. Dia kahwin dengan orang lain kan. Nampak? Kalau kita kata yang dekat Permai, dekat Tampoi tu, dekat Tanjung Rambutan tu, memang sahih, dia tak ada masalah. Hukum taklif dia, sembahyang puasa dia pun mungkin telah terangkat lah. Tetapi orang yang tadi saya kata, yang berada di luar ni, yang kita semua ni, kita ni semua, kalau dia tidak boleh menahan kemarahan dia, contohnya rasa cemburu dan sebagainya kan, jadi dia tikamlah perempuan tu sebab dia tak dapat kahwin dengan kau. Siapa pun tak boleh, aku tikam kau. Jadi dia mati. Jadi orang macam ni pun, walaupun mental dia sihat, doktor pergi cek, dia ni tak ada apa-apa. 1 tambah 1, 2 dia kata. Sampai masa lapar makan nasi. Dan macam kita jugalah. Tetapi jiwa dia tak sihat. Jiwa dia tak sihat. Kenapa dia tergamak bunuh orang? Tikam. Kita selalu sebut bunga sukan sekuntum dan sebagainya kan. Maknanya banyak pilihan. Nampak? Jadi walaupun hadis ini memperlihatkan dalam satu keadaan agama, kita kata dalam maknanya Allah siapa yang tidak beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan yaumil akhirat, maka dia muliakan jiran dan sebagainya. Nanti saya akan baca. Saya belum baca lagi hadis ini. Tapi dia nak memperlihatkan bahawa Islam ini satu cara hidup yang syumul, yang tersusun. Kita hubungan dengan Allah bagus, kita kena juga hubungan dengan orang lain bagus juga. Barulah sempurna iman kita. Kalau saya sebut lagi dalam sudut yang tadi tu, kesihatan tadi, barulah sempurna jiwa dia. Sebab ada orang dia rasa dia betul, dia saja betul. Ini bahaya. Ni orang ni pun jiwanya tak sihat. Okey, kita baca hadis dulu. Kita baca hadis dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata akan perkara-perkara yang baik, atau hendaklah dia diam sahaja.
Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi saya sebut tadi, hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan orang lain pun kena bagus. Barulah dia disebut sebagai iman yang sempurna. Kat sini hadis ni kata, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik. Tapi kalau dia tak berkata baik, adakah dia tidak beriman? Okey, hadis ini kata siapa yang tidak dapat berkata baik, atau yang tidak dapat memuliakan jirannya, ataupun tidak memuliakan tetamunya, bukan dia tidak beriman, tetapi tidak sempurna iman. Okey. Jadi maknanya menghormati orang lain, jiran, tetamu ini sebahagian daripada beriman kepada Allah SWT. Tanda kita beriman kepada Allah SWT. Okey. Saya percayalah tuan-tuan perempuan yang hadir, yang rajin berjemaah di masjid ini, mudah-mudahanlah Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita fahamlah, yang kita dapat dekat kuliah-kuliah masjid ataupun di mana-manalah. Tetapi dia lebih berkesan sebab tuan-tuan memang saya percaya orang masjid lah, orang surau. Perkara-perkara macam ni mungkin dah jelas, tapi dia lebih baik, lebih berkesan apabila tuan-tuan sampaikan kepada mungkin yang terdekat dengan kita lah, isteri, suami, anak-anak, okey, yang tidak berkesempatan datang pada malam ini. Itu lebih bermakna lagi, lebih bermanfaat, lebih bermanfaat berbanding tuan-tuan dengar, tuan-tuan sendiri hadam dan tuan-tuan sendiri amal. Itu alhamdulillah lah, tahap itu bagus. Tetapi lebih baik sekiranya tuan-tuan dapat berkongsi apa yang tuan-tuan dapat pada setiap kali kuliah maghrib ke kuliah subuh yang tuan-tuan hadir, yang tuan-tuan dengar, kongsikan dengan keluarga terdekat, dengan kawan-kawan. Jadi perkara itu dia akan berkembang. Okey. Sebab apa? Sebab saya percaya tadilah, orang yang pergi masjid surau ni, insya-Allah dia punya kefahaman dia tu, ilmu dia tu, dia dapat amal. Tetapi kalau lebih baik, saya kata tadi, kalau kita boleh sampaikan kepada orang lain. Okey. Jadi walaupun hadis ini dah mungkin biasa tuan-tuan dengar, saya kata tadi, tetapi dia memperlihatkan suatu keadaan yang mana kita ini perlu menghormati orang lain di samping beriman kepada Allah. Jadi hadis ini mengaitkan antara keimanan kepada Allah dan yaumul akhirat dengan perkara-perkara diam, menghormati tetamu, menghormati jiran. Jadi dia ada kaitan itu. Sebab tu man kana yu'minu, dia kata sesiapa yang beriman. Sesiapa yang beriman. Jadi dia ada kaitan. Maknanya hubungan kita dengan kawan-kawan, hubungan kita dengan jiran, hubungan kita dengan tetamu yang datang, dia bukan sekadar kita menghormati tetamu sebab mungkin budaya, kita kata biasalah kita hormat tetamu kan. Budaya bukan sekadar itu. Tetapi dia berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT. Nampak? Jadi bila dia sebut keimanan kepada Allah, dia merupakan satu perkara yang disuruh, yang digalakkan. Okey. Kita baca dia punya syarah hadis dia lah. Perkara memelihara perkataan. Okey. Dia kata yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata perkara-perkara yang baik saja. Tetapi kalau dia tidak boleh berkata perkara-perkara yang baik, Allah kata, Rasul sebut di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, maka hendaklah dia diam. Jadi kita ada dua pilihan. Untuk berkata-kata ni kita ada dua pilihan saja. Pertama, kita berkata-kata perkara yang baik. Yang kedua, kita diam. Kalau tak boleh cakap benda yang baik. Kan?
Dan kalau kita boleh bercakap perkara-perkara yang baik, itu adalah sebahagian daripada tanda keimanan kita kepada Allah dan yaumul akhirat. Ataupun kita diam saja. Orang mesin kita diam. Nah, aku tak nak cakap lah, tak ada apa perkara yang baik yang boleh aku cakap. Jadi dia diam je lah, kan? Jadi kalau kita dapat melakukan perkara ini, maka dia mencerminkan bagaimana keimanan seseorang terhadap Allah dan yaumul akhirat. Dia ada kaitan tu. Okey. Pada hadis ini Rasulullah SAW menerangkan sifat yang baik yang menjadi adab sopan bagi seseorang yang beriman. Sifat itu ialah berkata yang baik atau diam sahaja. Yang kedua, memuliakan jiran. Dan yang ketiga, memuliakan tetamu. Mengenai perkataan yang baik atau diam, Rasulullah menerangkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia diam. Imam Syafi'i menyatakan makna hadis ini bahawa apabila seorang hendak berkata, apabila dia nak berkata, hendaklah dia berfikir. Bila ternyata tidak ada bahaya atasnya, maka berkatalah. Tetapi ternyata apabila ada mendatangkan bahaya ataupun tidak membawa kebaikan, maka dia diamlah. Okay. Abu Qasim Al-Qushairi berkata, diam itu tepat pada waktunya adalah sifat orang-orang yang besar jiwanya, dan berkata pada waktunya adalah perkara yang sangat mulia. Walaupun disuruh diam, kalau tak dapat berkata-kata perkara yang baik, tetapi kalau kita baca huraian hadis ini tadi, bukanlah diam sepanjang waktu. Dan dia balik daripada masjid, hari ini diam. Dengan isteri tak cakap, dengan suami tak cakap, dengan anak-anak pun diam. Pelik pula. Apa pula ayah ni diam aja ni, kan? Selalu dia lah yang cakap banyak, kan? Jadi dia kata berkata pada waktunya. Okey. Jadi dalam berkomunikasi kita ni, yang sesama ahli keluarga ataupun kawan-kawan, melalui perkataan lah. Jadi kalau kita lihat daripada dulu sampai sekarang, bukan sekarang aja, daripada dulu, apabila manusia ni tak boleh menjaga lidah dia, maka berlakulah perkara-perkara yang berlakulah, mendatangkan keburukan dalam masyarakat. Dan sekarang ini dengan fenomena yang baru, kita mungkin tak bercakap, tapi kita boleh menulis, kan? Boleh SMS, boleh teks, kan? Boleh WhatsApp, macam-macam lah, kan? Walaupun kita tidak bercakap, tapi serupa itulah. Cuma kita menyatakan dalam bentuk tulisan. Jadi kalaulah benda yang kita nak tulis itu tidak mendatangkan kebaikan, lebih baik jangan ditulis. Jangan di forwardkan, jangan forward lah, kan? Ini yang masalah dia. Jadi tuan-tuan cuba tuan-tuan faham balik apa yang hadis ini cuba sampaikan. Sesiapa yang beriman, jadi dia mengaitkan keimanan seseorang dengan sifat diam ataupun bercakap perkara-perkara yang baik. Jadi maknanya kalau kita bolehlah bayangkan orang-orang yang cakapnya perkara-perkara tak baik, mencarutnya, melucah dan sebagainya lah, cakap perkara-perkara yang kotor lah. Kalaulah tuan-tuan faham daripada hadis ini, macam mana keadaan iman dia? Itu berkaitan tu, kan? Berkaitan sangat berkaitan. Kan kita dengar orang, maki-maki hamun orang ke apa, kan? Jadi kita pun macam mana tapi kalau kita reflect pada hadis ini, dia kata siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhirat, maka hendaklah dia berkata perkara-perkara yang baik. Kalau tak boleh berkata yang baik, dia smooth, maka diam aja. Jadi dia berkaitan sangat-sangat dengan keimanan kita. Sifat diam kita, sifat bercakap perkara-perkara baik itu adalah perkara yang berkaitan dengan keimanan seseorang. Jadi maknanya kita kena perhatikan, kita kena fikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata. Jadi Rasulullah SAW mengajar supaya seorang yang beriman selalu mengawasi perkataannya dan membiasakan diam. Kalau diam itu ada faedahnya, tetapi diam itu bukan pada tempatnya.
maka sudah tentu dicela. Kalau diam itu bukan pada tempat. Nampak anak belum semayang kan, dah pukul 6.30 ni, dah nak maghrib lah. Kan diamlah, ustaz kata diam, aku diamlah. Tak betul. Itu dia kata kalau diam bukan pada tempatnya sudah tentu dicela. Satu perbuatan yang tak baik lah. Sedangkan kita faham amar ma'ruf nahi munkar ini, dalam hadis pun disebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, bilisani, bi qalbi. Maknanya siapa nampak satu kemungkaran, hendaklah dia mendegahnya dengan tangan. Kalau tak boleh dengan tangan, fa in lam yastati', dengan lidah. Fa in lam yastati', tak mampu juga dengan hati. Kan? Jadi kalau kita nampak satu kemungkaran berlaku, contoh mudahlah, anak sembahyang subuh belum bangun-bangun kan, dah pukul 6.30 nak habis waktu dah. Dah nak pukul 7 kan, dia itu nampak kemungkaran, kena cegah. Okey. Diam seperti itu ialah diam yang diam dari mengatakan perkara yang hak dan menegur sesuatu yang salah. Dan orang yang diam seperti itu, inilah yang dikatakan sebagai syaitan kelu. Syaitan kelu. Kelu, lidah kelu. Ini bukan saya cakap ni. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Daqaq. Ali Ad-Daqaq, ulama tasawuf, dia kata man sakata anil haq fa huwa syaitanun akhras. Siapa yang diam terhadap perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang hak, maka dia syaitan yang kelu. Ini saya tak cakap, bukan saya lah, yang ini cakap. Jadi diumpamakan, seorang yang diam pada perkara-perkara yang hak, yang perlu dia perkatakan, yang perlu dia cakapkan, maka dia perlu cakaplah, perlu diperkatakan. Kalau dia diam saja, Ali Daqaq ni kata dia seumpama syaitan yang kelu. Berkenaan perkara yang diam ini, perkara-perkara yang berkaitan dengan berkata dan diam ini, ada hadis lain yang disebutkan yang bermaksud sesungguhnya engkau sentiasa sejahtera selama engkau diam. Tetapi apabila engkau berkata, dituliskan bagi engkau atas engkau. Dia kata sesungguhnya engkau sentiasa sejahtera selama engkau diam. Ini hadis dari Muaz bin Jabal. Satu hadis lain yang mengukuhkan lagi hadis yang kita baca tadi. Rasulullah SAW sebut, sesungguhnya engkau akan sejahtera selama engkau diam. Tetapi apabila engkau berkata, ditulis bagi engkau atau atas engkau. Maksudnya apa? Selagi kita diam, kita akan sejahtera, dia kata. Tetapi bila engkau bercakap-cakap, engkau berkata-kata, ditulis atas engkau, ditulis bagi engkau, maknanya apa? Dituliskan pahala bagi engkau, ataupun dituliskan atas engkau, maksudnya dituliskan, dipertanggungjawabkan atas itu. Kalau kita cakap yang benda yang baik, ditulis pahala. Kalau cakap yang tak baik, diberi tanggungjawab beban dosa. Jadi mana kalau diam, lebih baik diam, kan? Okey, tapi saya dah sebut tadi, diam itu pada tempatnya, bukan diam sentiasa je diam kan. Itu tak bagus pula. Kalau hubungan kita dalam keluarga, bapaknya diam, maknya diam, anaknya diam, masing-masing asyik apa tu? Asyik WhatsApp aja kan. Asyik main jentik-jentik apa kan. Jentik itu kan, jentik kan. Jentik-jentik lah saya panggil. Kan? Itu tak bagus juga. Kurang berkomunikasinya. Kalau kita belajar komunikasi ni pula, dia amat penting. Kadang-kadang orang gaduh ni ataupun bermasam muka ni, diam bermasam muka ni, kan? Suami isteri lah saya kata kan. Diam, adalah entah apa benda perkara yang merajuknya tu, diam sampai 3 hari, kan? Ini bahaya. Sebab itu ada larangan dalam agama, tidak menegur sahabat kita, tak menegur orang lain lebih daripada 3 hari. Ini dalam komunikasi pun ada juga ni. Sebab itu dalam konteks ini, diam bukan perkara yang bagus.
Kan ini diam yang dicela. Okey. Jadi bila bergaduh-gaduh ni tak cakap. Kan tak cakap, diam. Apa masalah tak tahu. Kan? Ataupun ada masalah kan, diam je. Nak kata susah kita bagi kerja, yalah dekat pejabat apa kan. Kita bagi tugasan pada dia, dia diam. Nak kata susah ke tak tahu, senang tak tahu, diam je. Kita pun tak tahu boleh ke tak boleh. Kan? Okey. Okey. Ada hadis lain yang mengukuhkan lagi hadis ini. Sesungguhnya seorang lelaki, inna rajula la yatakallamu bi kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya seorang lelaki yang berkata dengan satu kalimah yang ia fikir tidak ada apa-apa akan terjerumus dalam api neraka selama 70 tahun. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita fikir aku cakap ni tak ada apa-apa lah, tak ada bahaya, tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa kan. Tetapi tanpa kita sedari bahawa kalimah yang kita cakap ni tadi mengakibatkan orang yang bercakap tadi terjerumus ke dalam api neraka selama 70 tahun. Na'udzubillah. Nampak? Kan kita rasa macam aku cakap tak ada apa-apa pun kan. Kat akhirat besok, kenapa pula aku masuk neraka sampai 70 tahun? Rupanya ada satu kalimah atau satu perkataan yang kita cakap yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita, yang kita rasa tak ada apa-apa. Rupa-rupanya Allah SWT meminta kita tanggungjawab di atas perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Namun demikian, kena baca sampai habis ni kan. Kalau tak nanti separuh je dia diam, balik rumah dia tak cakap. Bercakap tidaklah dilarang secara umum. Namun demikian, hadis ini tidaklah melarang kita ni untuk bercakap secara umum lah. Maknanya diam aja, jangan cakap ni. Bukan macam tu. Jadi dalam Islam ini tuan-tuan, dia mengaji kena habis, ataupun belajar kena faham sampai habis lah. Kita kena tengok konteks hadis itu, dia cerita dekat mana, kan, macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita, macam mana baru kita faham. Kalau kita ambil setengah-setengah aja, nanti kita tak faham. Contoh macam sekarang lah kan, mungkin ada 10 statement yang diucapkan oleh seseorang, tiba-tiba surat khabar ambil 2 je yang atas, ataupun 2 je yang bawah, ataupun ambil separuh-separuh. Jadi dia dah lari daripada konteks asal orang tu nak cakap maksud dia apa kan. Jadi macam hadis ni jugalah kan, walaupun dia kata bercakap baik ataupun diam itu lebih baik daripada tak ada nak cakap apa kan, dia bukan bermaksud hadis ini melarang bercakap. Dan tidaklah diam itu disuruh secara mutlak diam kan. Okey, kena baca habis. Apa yang mustahak diperhatikan, dia kata bercakap tidaklah dilarang secara umum, tidak dilarang, dan diam pula tidak disuruh secara mutlak. Maksudnya kita kena diam, apa-apa hal kita kena, bukan macam tu. Apa yang mustahak ialah diperhatikan pada keduanya ialah tentang perkara yang hendak dikatakan. Nak cakap apa, itu yang paling utama difikirkan. Dan perkara yang hendak didiamkan tu apa. Kadang-kadang kita ni kan, dengar isteri marah-marah apa, bukan marah lah apalah, tak puas hati ke apa kan, kita diam kan, nanti reda lah dia tu kan. Tu baguslah diam. Kalau kita makin kita bercakap, dia pun bercakap, tak ada siapa nak dengar, masing-masing bercakap kan. Kan, jadi yang paling mustahak ialah tentang perkara yang hendak diperkatakan ataupun perkara yang hendak didiamkan, itu yang lebih utama. Okay, sebab apa dia sebut tadi berkata baik atau diam. Mana kalau tak dapat perkata yang baik, dia diam sajalah. Okey, daripada cakap perkara yang tidak baik. Jadi yang mustahak tadi dia kata apa yang hendak diperkatakan atau perkara yang hendak didiamkan itu yang lebih utama, berfaedah ataupun tidak. Okey. Menurut i'tiqad Islam, apa yang telah dikerjakan seseorang, baik atau jahat, akan ditulis atau didaftarkan. Para ulama telah berselisih pendapat mengenai tulisan itu. Adakah termasuk juga apa sahaja yang dikatakan seseorang atau hanya dalam perkara pahala dan dosanya sahaja. Okey, jadi maknanya setiap perkara yang baik
yang jahat akan ditulis. Jadi para ulama berselisih pendapat mengenai tulisan itu. Adakah termasuk juga apa yang dikatakan, apa saja yang dikata kita, yang kita cakap ini semua ditulis ke? Atau perkara-perkara yang kita buat saja? Kan kita buatlah, kita beramal, kita buat, kita sembahyang, kita berjalan, kita memberi sedekah dan sebagainya. Yang cakap ini dikira ke tidak? Okey. Jadi apa pandangannya? Ada pendapat yang dikatakan, yang dipunca daripada Ibnu Abbas, iaitu ditulis tiap-tiap kebaikan. Ada pendapat yang dikaitkan, yang berpunca daripada Ibnu Abbas, para sahabat lah. Ini pandangan Ibnu Abbas, iaitu ditulis tiap-tiap kebaikan atau kejahatan yang dicakapkan seseorang itu, sehingga perkataan yang menerangkan, seumpamanya saya telah makan, saya telah makan, kan? Ibnu Abbas kata sehingga kan perkataan itu pun ditulis. Umpamanya saya telah makan, atau saya telah minum, atau saya telah pergi, atau telah saya datang, atau saya telah datang. Okey. Jadi mana sehingga itu detailnya. Okey. Kemudian apabila tiba hari Khamis, maka dibentangkanlah perkataannya dan amalannya, yang baik atau yang jahat terus ditetapkan, sedangkan yang lain dibuang ataupun dihapuskan. Okey. Jadi pandangan Ibnu Abbas kata, dia kata hari Khamis, wallahu alam, berdasarkan pandangan ini, setiap hari Khamis dibentangkan perkataan dan amalannya, yang baik ataupun jahat ditetapkan. Okey, hadis apa ni, pandangan ni kata gini, Ibnu Abbas kata setiap perkataan kita akan dinilai, akan dikira. Dia kata setiap hari Khamis, malam Jumaat, agaknya itu yang kita baca Yasin kan. Setiap amalan ini akan di asing-asingkan, disorting. Mana yang baik, okey sini, yang jahat sini. Dan dia kata sini, sedangkan yang lain yang tak ada jahat yang baik ini, yang tengah-tengah, cakap yang harus, saya makan, saya dah minum kan. Tak ada apa-apa, tak ada jahat, tak ada baik kan. Yang ini dia kata akan dibuang ataupun dihapuskan. Inilah yang dikatakan bahawa Allah telah menghapuskan apa yang Ia kehendaki dan menetapkan, dan di sini dan di sisinya lah itu ibu kitab. Ini berdasarkan pendapat daripada Ibnu Abbas. Okay. Jadi maknanya sehingga kan perkataan aku makan, aku dah minum, aku dah jalan kan, akan diambil kira. Cuma dia kata akan ditetapkan pada hari Khamis lah, yang baik mana, yang jahat mana, kemudian yang tidak berkaitan, yang tak ada mengandungi apa-apalah, tak ada dosa, tak ada pahala, akan dihapuskan begitu. Ini pandangan yang mengatakan beginilah. Maksudnya apa yang dikatakan seseorang kalau tidak berhati-hati lebih banyak mendatangkan penyesalan dan mungkin pula menyebabkan dosa. Ada seseorang yang berkata kepada temannya, kenapa saudara selalu diam? Jawabnya, aku kerap kali menyesal kerana berkata, tetapi aku tidak pernah menyesal kerana diam. Inilah ada kata-kata yang dinukilkan di sini. Kenapa engkau diam? Aku banyak kali menyesal bila aku bercakap, tapi aku tidak pernah menyesal apabila aku diam. Inilah kata dia. Okey, jadi itulah cerita ataupun huraian tentang hadis yang pertama ni tadi, ataupun perkara yang pertama tadi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata perkara-perkara yang baik ataupun dia diam saja. Okey. Kemudian yang kedua, sesiapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya dan juga memuliakan tetamu dia. Okey. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan berkenaan memuliakan jiran dan tetamu yang dihubungkan juga dengan tuntutan iman. Jadi maknanya memuliakan jiran, memuliakan tetamu ada kesan kepada iman, ataupun
Sifat itu adalah terkesan ataupun cerminan daripada keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Artinya iman yang sempurna menghendaki supaya dimuliakan jiran dan tetamu sesuai dengan hak masing-masing. Mengenai jiran ini Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran, wal jari zil qurba wal jaril junub, dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Maknanya disebut di dalam Al-Quran. Selain pada hadis ini tadi, jadi menghormati jiran. Sebab tu kita kata kita boleh pilih rumah, kan? Nak beli rumah kat mana, kan? Nak beli rumah kat mana, atas bukit, bawah bukit, dalam bukit, boleh pilih. Tapi tak boleh pilih jiran. Saya nak beli rumah yang ni, tepi sekali. Okey, bayarlah deposit dan sebagainya, dapat. Tapi tak boleh pilih. Alamak, sebelah tu rumah orang yang kita tidak seronok tinggal dengan dia. Merana kita, tuan-tuan. Kalau kita umur kita panjang sampai 30 tahun duduk kat rumah tu, 30 tahun lah kita menderita. Sebab apa? Tak boleh pilih jiran. Rumah kita boleh pilih. Saya nak rumah yang ni, lot tepi, lot tengah, lot bawah, lot atas, semua kita boleh pilih. Tapi jiran kita tak boleh pilih. Kan kita duduk taman ni semua kongsi dinding kan rumah kan. Adalah yang tak kongsi dinding tu tak ramai lah. Ramai kongsi dinding. Dinding rumah kita belah sini, sebelah tu dinding rumah orang. Kan? Ketuk-ketuk dengar sebelah. Okey. Jadi yang ini kita tidak boleh pilih. Sebab itu dalam Islam digalakkan, diserukan, disuruh kita ini memuliakan jiran. Jadi sebab tu saya kata orang Islam ini dia dah ada sistem dalam hidup dia dah. Cuma tinggal lagi nak amal ataupun tak amal saja, tuan-tuan. Okey. Ada orang memang dia jenis apa pendiam. Pendiam lah agaknya kan. Pendiam itu bagus juga. Tetapi memuliakan jiran ini termasuk dalam tuntutan agama. Okey, nanti kita bacalah. Mungkin bagaimana nak memuliakan jiran tu macam mana. Okey. Adapun yang dikatakan jiran itu ialah pertama orang yang tinggal serumah dengan kita. Okey, jiran itu ni takrif dia. Siapa jiran? Okey, jadi pengarang kitab ni kata, ini kitab Hadis Arba'in ini karangan Imam An-Nawawi. Jadi jiran tu siapa? Selama hari ni kita faham jiran tu yang duduk sebelah rumah. Belum. Adapun yang dikatakan jiran itu ialah pertama, orang yang tinggal serumah dengan kita. Jiran sebelah katil duduk sebelah kita. Jiran juga. Rupa-rupanya selain dia isteri, teman dan apa semualah, kan? Rupanya dia pun jiran kita juga. Kena hormat. Tidur jangan bunyi. Tapi dah biasa dia boleh tidur pula, kan? Memula je lah mungkin setahun pertama, 2 tahun pertama agaknya susah sikit nak tidur lah, kan? Bukan maksud saya mengorok tu tak bagus, tapi tak berapa baik lah, kan? Tak bagus lah agaknya, kan? Dia ada ubat sekarang, ada tak tahulah sepit hidung ke macam mana, saya tak tahulah, tapi ada dia punya kaedah-kaedah dia, kan? Kalau dah kronik sangat kena buat operation ke, wallahualam, saya pun tak tahu. Tetapi sehingga kan maknanya jiran itu kalau dah, pengarang ni kata, Imam An-Nawawi kata jiran itu adalah orang yang tinggal serumah dengan kita. Jadi kita kena hormat, kita kena muliakan dia. Jadi kalau kita muliakan jiran kita, jiran muliakan kita, subhanallah. Harmoni hidup kita. Sebab itu saya kata Islam ini agama yang syumul. Dia dah ada dah dia punya garis panduan ni. Tuan-tuan pergilah cari buku kitab lain, agama lain, tak ada cerita menghormati jiran, tak ada. Kalau ada pun secara umum lah. Ini Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Rasulullah kukuhkan lagi macam mana yang nak dikatakan menghormati jiran tu macam mana, dah diterangkan. Sebab itu ada pandangan kata jadi orang Islam ni senang. Sebab apa? Semua dah ada dah, manual booknya dah ada. Ini manual book lah. Al-Quran ada, hadis ada, kan? Kitab-kitab ulama banyak. Cuma kita tinggal nak menggali. Azan berapa? 8.21 ya. Okey.
Kita berhentilah azan, kita berhenti. Jadi memuliakan jiran ini, di samping orang yang tinggal serumah dengan kita, yang kedua orang yang berdekatan dengan rumah kita, jiran sebelah rumah. Dan yang ketiga, orang yang tinggal dalam lingkungan jarak 40 buah rumah dari rumah kita, dari segala jurusan. Maknanya pengarang kitab ni dia advance. Dia dah fikir masa depan. Masa dia karang kitab ni tak ada rumah bertingkat-tingkat, tuan-tuan. Dia kata setiap jurusan. Jurusan ni kanan, kiri, atas, bawah. Dia dah buat dah. Dia dah futuristik dah. Ulama ni, tuan-tuan, Allah beri hidayah pada dia, petunjuk pada dia. Dia buat kitab, kan, cerita pasal masa depan, kan. Kalau pergi ke Abu Dhabi tu kan, apa tu, Burj Khalifah, berapa banyak apa tingkat atas kan. Selain pada pejabat, rupa-rupanya apartmen, rumah, kan. Jadi jiran sampai 40 atas, jiran 40 bawah, jiran belakang. Jadi kita dah azan azan kan, betul. Jadi macam mana ni? Jadi maknanya jiran rumah kita, dalam rumah, jiran yang dekat dengan rumah kita, dan jiran yang 40 buah rumah dari setiap jurusan. Dan yang keempat, orang yang tinggal satu kampung dengan kita, ataupun satu negeri dengan kita, ataupun satu taman dengan kita, itu jiran kita, Pak. Jadi kita kena menghormati jiran, memuliakan jiran. Memuliakan jiran adalah budi pekerti yang utama. Jadi kalau kita kaitkan dengan perkara yang pertama tadi, bercakap baik, tentulah dengan jiran ini kita bermuamalah dengan memuliakan dia lah. Memuliakan dia, bertegur sapa, bukan ajak gaduh, kan. Menghormati dia, menghormati hak-hak dia. Okay. Dan pernah Rasulullah SAW bersabda, sentiasa Jibril berpesan kepada aku dengan jiran. Jibril, kata Rasulullah, sentiasa berpesan kepada dia berkaitan dengan jiran ini, sehingga kan aku menyangka bahawasanya jiran ini layak untuk mewarisi harta manusia. Maksudnya kalau kita mati, anak-anak kita, isteri kita kan dapat pusaka. Jadi apabila Jibril ini sentiasa meminta Rasulullah SAW memuliakan jiran, sehingga Rasulullah menyangka jiran ini dapat pusaka. Nampak? Dia punya begitu, maknanya berhati-hati, begitu menekankan bagaimana hubungan kita dengan jiran, sehingga Rasulullah menyangka bahawa jiran ini layak untuk mempusakai harta. Okay. Banyak dari jiran yang bergantung dengan jirannya pada hari kiamat, lalu berkata, wahai Tuhanku, inilah jiranku yang menutup pintu keranaku, ia menegah kebaikannya. Jadi maknanya dalam satu hadis yang lain, selain kita berbuat baik dengan ahli keluarga kita, kita buat baik dengan jiran ini. Jadi jiran itu rupanya juga mempunyai hak untuk meminta hak dia, mempunyai dia boleh meminta hak dia di akhirat nanti. Dalam hadis ini disebutkan, wahai Tuhanku, inilah jiran aku yang menutup pintu keranaku. Nampak si A itu tutup pintu. Nampak macam mananya dia tidak memuliakan. Jadi orang tadi boleh klaim atas dia, ya Allah Tuhanku, orang ni, jiran ni dulu kat dunia dia ni pasang radio kuat-kuat, motor kuat. Pagi-pagi memang nak kena rem sikit motor kan. Motor dia kan, asap. Itu yang karaoke jangan cerita lagi lah kat rumah kan. Jadi sabar je lah tuan-tuan. Apa kita nak buat macam mana, jadi gaduh kan. Jadi gaduh. Sebab apa? Tak faham tentang konsep memuliakan jiran. Kalau setiap individu Muslim ini dia faham apa yang perlu dia buat untuk memuliakan memuliakan jiran dia, kan, tidak berlaku perkara-perkara macam ni lah, kan, parking kereta kat rumah orang, kan, lepas tu blok tak kasih keluar, macam-macam lah, kan. Yang malam-malam mabuk pun ada, kan, baring depan rumah, kan. Itu tak apalah. Bukan tak apalah, mungkin dia bukan Islam,
Tetapi orang Islam tak sepatutnya macam tu. Orang Islam tak sepatutnya macam tu. Sebab itu sekarang ni nak buat rumah MPJBT minta sains jiran sebelah. Nampak? Bangunan di sebelah tinggi pun itu maknanya ada elemen-elemen kejiranan yang dalam Islam ni dah disebutkan. Tapi oleh kerana mungkin kita tak tahu perkara ni kan, jadi kita pun buat tak tahu. Lantak kau lah jiran, yang penting rumah aku besar kan, paling kau tersumbat ke apa, lantak kau lah kan. Dia pun buat rumah tapi dia punya sepah tu kat sebelah kan, kesian orang jiran tu nak kena bersihkan dan sebagainya. Itulah jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dapatlah dimanfaatkan, kita dapat manfaatkan dan dapat sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain supaya ilmu ini tersebar, membentuk satu masyarakat yang faham tentang agama, faham tentang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.